muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Anas, ketika berlakunya perang Uhud, Anas bin Malik sahabat Nabi, dia cerita satu kejadian yang berlaku ketika berlakunya perang Uhud. Satu keadaan, satu suasana yang berlaku ketika tercetusnya perang Uhud. Kata Anas bin Malik, in hazaman nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud sedang sengit, peperangan tengah hebat, sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi lari, tinggal Nabi. Kita semua tahu, bagi orang yang pernah pergi ziarah Madinah, pergi melawat di kawasan Uhud, dia boleh tengok suasana di Uhud itu. Medan pertempuran Uhud itu berhampiran dengan bukit. Bukit itu dipanggil dengan nama Jabal Rummah. Jabal Rummah maksudnya bukit tempat Nabi letak pasukan pemanah dia dulu. Ketika tentera musuh lalu di kawasan lembah tu, sahabat-sahabat Nabi yang duduk atas bukit ni panah musuh ni. Bila musuh kena panah, musuh lari, tinggal harta mereka di tengah-tengah lembah tu. Maka pada ketika itu Allah uji sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi jadi tamak dengan harta yang ada di lembah tu. Mereka pakat serbu turun nak kutip harta yang ada tu. Maka dengan kerana itu, tentera musuh yang masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid ambil alih bukit yang tempat sahabat-sahabat Nabi duduk tadi ni. Mereka ambil alih tempat tu dan mereka serang balik sahabat-sahabat Nabi. Ketika sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri yang turun berada di kawasan itu kena serang, sahabat sebahagiannya lari. Itu keadaannya begitu. Dalam keadaan anak panah duk serbu mai ke tubuh Nabi SAW ini, kata Anas bin Malik yang ada sama di situ. Anas kata, wa Abu Talhah baina yadayin Nabi SAW. Waktu sebahagian daripada sahabat lari tinggal Nabi ni, Abu Talhah dia pergi duduk depan Nabi. Baina yadayin Nabi. Maksudnya dia pergi duduk depan Nabi, dia duduk sagang. Orang nak serang Nabi, orang anak panah dan sebagainya mai ke Nabi ni, Abu Talhah duduk tahan di depan. Begitu. Kata Anas, mujawwabun bihi alaihi bijahafatillah. Abu Talhah sahabat Nabi ini dia pergi duduk di depan, dia melindungi Nabi SAW dengan perisai yang ada di tangan dia. Dia tu pun jadi perisai, dan perisai yang duduk di tangan juga duduk tahan anak panah daripada main. Ni yang kata Abu Talhah ni begini. Wa kana Abu Talhah rajulan ramiyan. Nabi kata Anas bin Malik, Abu Talhah sahabat Nabi ni, dia ni rajulan ramiyan. Dia seorang lelaki yang handal memanah. Rami maksudnya pemanah. Rajulan ramiyan maksudnya dia ni satu orang yang handal dalam main panah ni. Macam mana kita dengar cerita tentera Mongol ketika dia serang Baghdad. Tentera Mongol ini merupakan pasukan yang cukup handal main kuda. Dia boleh duduk atas kuda, dia boleh duduk tepi perut kuda, dan dia boleh duduk di bawah perut kuda sambil terus memanah orang yang ada di depan dia. Handalnya Mongol ini. Seperti mana handalnya tentera Mongol ini dengan kuda, maka demikianlah handalnya Abu Talhah sahabat Nabi ini dengan anak panah. Anas bin Malik mencatatkan benda ni. Kata Anas bin Malik, wa kana Abu Talhah rajulan ramiyan. Abu Talhah yang aku duk cerita, kata dia ni ambil alih tempat untuk mempertahankan Nabi ini. Abu Talhah ini rajulan ramiyan. Dia satu orang yang ahli dalam bidang panah memanah ni. Syadidal qid, dan dia terkenal sebagai satu orang yang mempunyai busar panah yang tegang talinya. Syadid al-qid, maksudnya tu tali tu. Lagu orang duk main badminton, dia kata ni, dia punya tension ni kena kuat. Dia punya tension tu, tali yang dia nak guna tu, kalau nak banding anak panah sahabat-sahabat ada ni, anak panah Abu Talhah ni syadid al-qid. Anak panah dia tali cukup cekam.
Terkenai dia dengan cekangnya tali panah dia ni. Yaksiru yawma idzin qausaini aw salasa. Semasa berlakunya perang Uhud sahaja, anak panah dia patah 2 atau 3. Nahabak kata dia guna sungguh panah dia ni. Dia telah mematahkan panah yang busar panah dia ni, sama ada qausaini, sama ada 2 panah, aw salasa, ataupun mungkin 3. Patah panah yang dia guna ni. Wa kana ar-rajul yamurru ma'ahu al-ja'bah min an-nabli fayaqul unshurha li Abi Talha. Sehingga kan kalau ada sahabat-sahabat yang lalu dengan membawa seikat anak-anak panah, bila nampak Abu Talha, mereka akan kata bagi anak panah dekat Abu Talha. Pasal dia satu orang yang handal memanah, anak panah dia cepat dia guna. Sat dia habis, sat aja habis. Siapa ada anak panah bagi ke dia, bagi ke dia. Kerana anak panah yang bagi ke dia, satu peluru satu musuh. Cekap dia ni. Tidak pernah dia lepas panah tu pi saja tak kena orang. Sebaliknya kalau dia lepas ada orang kena. Maka sahabat-sahabat lain ni kalau sekiranya mereka nampak Abu Talha kehabisan anak panah, dia kata bagi ke dia. Lebih baik dia panah daripada kita panah, kerana dia panah kena. Ni nak cerita hebat Abu Talha ini. Dalam keadaan dia duk adang Nabi SAW, dalam keadaan Nabi duk menyorok di belakang dia. Dia suruh Nabi duduk belakang dia. Kerana dia tak mau sebatang pun anak panah kena kulit Nabi SAW. Maka dia suruh Nabi duduk balik belakang dia. Dalam keadaan dia duk adang Nabi itu, kata Anas bin Malik, fa'ashrafan Nabi SAW yanzuru ilal qawm. Nabi hak duduk belakang ni pula lagu duk nak tengok pula. Ni yang kata Nabi pula. Nak tengok ni musuh hak dia panah kena tak kena. Nabi duduk belakang ni pun excited. Nak tengok kehandalan dia duduk memanah ni. Nabi duduk balik belakang ni. Fa'ashrafan Nabi. Duduk tengok balik belakang dia. Nak tengok musuh yang duduk ada depan. Fayaqulu Abu Talha. Bila Nabi jenguk aja, Abu Talha kata, ya Nabi Allah. Dia kata, wahai Rasulullah. Dia kata, bi abi anta wa ummi. Ini tabiat orang Arab. Dia kalau dia sayang sangat dekat satu orang, dia sumpah guna nama mak dengan ayah. Abu Talha ni sayang Nabi, biar dia mati tak apa, jangan Nabi mati. Biar dia luka tak apa, jangan Nabi luka. Bila dia lompat pergi duduk depan adang Nabi anak panah mai, dia duduk tepis kena dia, lebih kurang dia tak kisah. Dia duduk jaga Nabi SAW. Bila Nabi jenguk, dia kata ya Nabi Allah. Dia kata wahai Nabi. Dia kata bi abi anta wa ummi. Aku tebus mak dan ayah aku dengan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Talha kata wahai Rasulullah, biar mak aku mati, biar ayah aku mati tak apa, jangan kamu mati. Itu maksud dia. Dia kata la tusyrif yusibka sahmun min sihamil qaum. Dia kata jangan duk jenguk macam tu. Dia kata sat lagi anak panah musuh nanti kena kamu. Sayang ke Nabi sampai macam tu. Dia kata ya Nabi Allah, aku tebus kamu dengan mak dan ayah aku. Jangan duk jenguk macam tu. Dia kata aku takut sat lagi anak panah singgah ke kamu. Begitu. Nahri duna nahrik. Dia kata ya Rasulullah, dia kata kamu berlindung balik belakang tengkuk dan belakang badan aku. Tang mana tengkuk aku, tang mana belakang aku, tang tulah tengkuk kamu dan tang tulah belakang kamu. Jangan sekali-kali kamu keluar lebih daripada badan aku, kerana itu memungkinkan kamu kena panah. Tuan-tuan boleh bayang suasana kelang kabut ni. Perang tuan-tuan, perang. Bergaduh kampung rawa pun kalut dah. Baru bergaduh dengan Hindu kampung rawa, kalut dah. Perang ni cerita dia hidup atau mati. Itu yang kata perang. Dalam keadaan anak panah ni mai lagu hujan tu. Anak panah duk mai macam hujan. Dalam keadaan macam tu, dia pergi jadi galang ganti kepada Nabi SAW. Dia pergi jadi perisai Nabi SAW. Sayang tuan-tuan. Kerana sayang, manusia buat macam tu. Tak sayang, manusia tak buat macam tu. Dulu saya cerita di masjid yang apa nama, pergi mengai ikan di sungai apa dekat dengan mi udang Titi Timbue, Sungai Dua. Pergi mengai ikan atas perahu, bapak bawa anak. Pergi mengai ikan nak jadi ketakdir Allah Subhanahu Wa Taala, terbalik kurang pergi perahu naik tu, terbalik pergi. Dengan arus sungai yang beras macam tu, anak duk hanyut.